بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الآثار فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، يحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له، أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج، ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب. وكان يجمع غلمانه لما أدركوا ويقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم، فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. Kita masih belajar masalah adabun nikah, adab atau peraturan nikah kahwin. Dan sebelum daripada dia beroyak masalah adab peraturan nikah kahwin itu, mula-mula dia sebut ayat-ayat dan hadis-hadis yang menimbulkan rasa nak dalam hati kita untuk berkahwin. Kerana boleh jadi orang apa nak kau tak siapa, maka kau yang pertama tu yang kita ni bawa ialah at-targhibu fi, bawa ayat-ayat yang menimbulkan kegemaran hati kita untuk berkahwin. Dia bawalah ayat 2-3 ayat, kemudian dia bawa hadis 2-3 hadis. Termasuklah dia bawa, kata dia, waktu Allah Ta'ala sebut Nabi-Nabi, dia sebut bahawa Nabi-Nabi ni ada anak bini, ada anak cucu. Itu menunjukkan bahawa Nabi-Nabi sejak zaman lagi berkahwin. Pada itu yang keduanya dia sebut pula ayat sebagai doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Doa yang Tuhan sebut ni, dia sebutnya doa macam ni didoa dan diguna oleh orang yang baik-baik, orang-orang mukmin yang soleh. Selalu berdoa, Rabbana hai Tuhan, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Tuhan, berilah kepada kami anak lelaki isteri kami dan anak cucu kami qurrata ayun. Jadikanlah laki isteri dan anak cucu qurrata ayun, tenang mata memandang. Menunjukkan bahawa orang yang kita panggil soleh, orang yang kita panggil wali pun memang orang ni pun berkahwin. Dalilnya dia sendiri doa untuk suami, kalau si perempuan. Kalau laki-laki pula doa untuk isteri dia dan doa untuk anak cucu dia. Mana boleh anak cucu kalau tidak ada kahwin, bukan? Qurrata ayun. Kalimah qurrata ayun itu makna dia sedap mata mandang. Dan nama rasa kalau kita jadikan nama bagi anak kita, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kebetulan isteri duk tengah sarap mengandung kau, coba bubuh nama qurrata ayun seorang anak. Berkat ayat Quran, qurrata ayun maknanya tenang mata mandang. Contohnya kalau nak ubah suai sikit biar bunyi, orang tidak cakap qurrata ayunil laki ke puan misalnya, itu pandailah kita ubah suai ujung tu kan. Ujung kita lelaki, kita orang Melayu ni biasanya mengguna nahung sanskrit, iaitu laki-laki kita bubuh alih, perempuan bubuh ya belakang. Itu kalau hok bahasa jenis laki-laki perempuan. Kalau hok bahasa jenis Arab tu tak apalah, Arab tu bubuh to bubuh semua sekali. Macam orang India, orang Sanskrit, kalau budak laki-laki dia panggil laki. Kalau budak laki-laki larka. Budak perempuan dia panggil larki. Jadi kaki itu laki-laki, alif ya perempuan. Kita boleh guna nahung Melayu tu dengan bahasa Sanskrit, tak ada apa-apa. Tapi kalau nak guna Arab kan, betul qurratu ainah misalnya, atau qurrati aini, aina apa tu, panas dirilah, tak payah sebut tu. Takut bunyi ku, kita tidak ku. Tak tiga-tiga pasal. Ku tak ada lebih mani. Tak ada apa. Jangan pakat tak kita. Muku aku ni, mubuat aku raja. Barang sama-sama anak buat tu ada laku. Tak ada apa-apa. Allah. Akhir sekalinya tu yang kita ni bawa satu hadis. Lagi kita baca, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu
Fasawwijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nabi sebeda kalau anakmu pakuh dah, lepas tu orang masuk nak minta, dan orang yang masuk nak minta anakmu tu dari segi perangannya molek dan dari segi agamanya bagus, amanah apa, fasawwijuhu Nabi kata kahwin banyak-banyak. Kalau tidak begitu akan timbul fitnah yang besar. Timbul masalah jalan sekali budak-budak lelaki pun yang khulwat tak khulwat lah, zina tak zina, anak haram, anak luar nikah. Timbul banyak perkara kerana lambat balik pihak orang tua memperkahwinkan anak perempuan dia, sedangkan telah pun orang masuk, maknanya kita panggil orang masuk, orang jemur ada tu. Baik, itu ayat dan hadis. Malangnya pula al-athar. Athar maknanya perkataan-perkataan yang biasanya keluar daripada mulut sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi yang kata guana mengenai dengan masalah nikah kahwin. Madan dia sebut sepatah dua. Sebutnya perkataan Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Kata dia, la yatimmu nusukun nasiki hatta yatazawwaja. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebut, tidak sepenuh ibadat orang yang buat ibadat kecuali dia kahwin. Kalau mung nak jadi orang nasik maknanya orang yang suka beribadat. Bahasa jenis orang suka mengatik, orang suka sembahyang. Kata dia, kalau mung suka bahasa jenis mengatik sembahyang gini, maka mengatik sembahyang hak kita panggil beribadat beramal ni tidak akan sempurna molek beramalmu kecuali mu kahwin, baru sempurna molek. Tu boleh jadi belai sikit ni hak kita duk agak. Hak kita duk agak dia pasal biasa ngati semaya agak, pasal duk bini-bini ada dia ni. Alhamdulillah kata tak sempurna. Tak sempurna ibadat seorang yang suka beribadat, tak sempurna lebah seorang tu lebah kecuali dia kena ada isteri. Baik, kemudian tu yang kita ni kata sehingga berkahwin. Atau maksud sehingga berkahwin. Berkahwin sendiri itu masuk dalam ibadat kau berkahwin itu luar daripada ibadat. Semuanya berkahwin ini ibarat satu kesempurnaan bagi ibadat sendiri. Kata dia, yahtamilu annahu ja'alahu min nusuk. Boleh jadi Abdullah bin Abbas menjadikan kahwin ini termasuk dalam bahagian ibadat itu sendiri. Mana kalau mu bahasa jenis tu lebah, tak sempurna lebah mu lagi mu tak bini. Kerana bini sendiri tu pun tanda tu lebah. Tanda tu lebah ada isteri. Hak tidak berkahwin ni kita nak anggap dia tu lebah tak boleh. Tak takut dia melengatik-ngatik. Korek lebah ni dia diitar tinatan. Itu kalau tak ada bini, enggak lagu tu dah jadi, tak lari dah. Hak ada bini lagi nyitar boleh tak jadi kan? Ini ke pula hak tak ada isteri. Oleh kerana mereka kalau mau jadi tok lebah, maka kesempurnaan tok lebah ialah dengan cara berkahwin. Kahwin barulah tok lebah tu sempurna molek. Itu mana kata dia yahtamal ataupun yahtamilu annahu ja'alahu minan nusuk. Boleh ihtimal bahawa Abdullah bin Abbas memasukkan kahwin ini dalam bahagian nusuk, dalam bahagian apa panggil nusuk ni ibadatlah, upacara ibadat. Au tatimmatan lahu. Ataupun boleh jadi juga Abdullah bin Abbas ni tidak memasukkan kahwin ini dalam ibadat sendiri, tapi dikira satu kesempurnaan. Ibadat tu ibadatlah, sembahyang, puasa, ngati berapa tu ibadat. Kahwin ni satu kesempurnaan dia, satu kesempurnaan. Supaya kita kata akad nasi gak, kalau akad nasi lauk lebih kurang pun tak apa cukup dah dari dia ni. Tapi nak suruh sempurna molek gak, waktu bik beledar, waktu bik pisang, teh apa semua sedangkan teh ni bukan jam nasi tapi kesempurnaan bagi makanan. Begitulah keadaan nikah kahwin ni bukan ibadat serupa dengan sembahyang, tapi satu kesempurnaan bagi ibadat ialah berkahwin. Dua, au arada annahu la yaslamu qalbuhu li ghalabati syahwati illa bitazwij. Ataupun tujuan daripada Abdullah bin Abbas kata macam tadi, tujuannya ialah nak royak kat orang, iaitu tidak selamat, tak tenang hati seorang tu lebah kerana kuat syahwat dia kecuali setelah dia berkahwin. Tok lebah ni jenis orang yang kira nak suruh hati dia tenang molek dengan Tuhan.
Kata dia, tersacayalah hati ni boleh tenang kalau tak kahwin. Nak dunia lah ni, tak cakap lebar, tak cakap dakwah, kita tak cakap berserban, tak cakap janggut, kita bangun pagi celak mata, tengok orang puan, dalam keadaan orang panggil, dalam keadaan bebas terbuka mana, bebas. Mana kita boleh tengok belakang. Tidak supaya jamil-jamil itu. Ni Abdullah bin Abbas kata lagu ni jamil itu. Jamil kita nak kenal orang yang anak kita berpayah. Gua bertudung, gapo nak kenal bini kita dengan bini orang berpayah, bertudung. Jamil lah ni gak, jauh-jauh pun boleh bercanda. Jadi kalau setara hak zaman hari tu pun Abdullah bin Abbas kata macam ni dah tak sepenuh untuk lebar kata wali kena berkahwin, maka apa kata dunia hari ini makin lagi mustahak berkahwin untuk menyempurnakan lebay kita. Wala yatimmun nusuku illa bi faraghil qalbi. Dan memanglah nusuk ataupun haji apa ni ibadat tidak sepenuh molek kata wali bi faraghil qalbi, dengan kelapangan dada. Hati kita lapang, molek tak ada serabut perut buat tubuh ni, barulah ibadat kita senang. Belah mana hati kita nak tenang? Kalau mulut kira nak makan, kalau gapo kalau telinga kira nak dengar buat tu, dan kalau kemaluan kita, syahwat kita kira nak sepenuh cara dia. Tak kata tak tenang hati. Sebab itulah maunya berkahwin. Bisa cerita. Kemudian wa kana yajma'u ghilmanahu lamma adraku. Ya keluarnya Abdullah bin Abbas diri. Abdullah bin Abbas ni sebagai sepupu Nabi. Dan dia ni satu daripada orang yang Nabi kita doa khusus. Allahumma 'allimhu al-Quran wa faqihhu at-ta'wil. Doa Rasulullah pada dia, "Ya Tuhan, tolong ajar kepada pupu aku ni Quran dan beri dia faham tafsir." Khusus Nabi doa ke dia. Dan sebab itulah lala ni pun kalau bunyi tafsir Abdullah bin Abbas, orang hormat belakang, orang senyap belakang lah. Kerana dia ni ilmu dia bukan sebarang-barang, ilmu daripada berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita yang keduanya wa kana yajma'u ilmanahu. Dan Abdullah bin Abbas ni penuh peripung anak-anak dia hak lelaki, hak muda-muda. Ghilman, budak muda-muda, budak lelaki muda-muda, dia peripung. Mari belakang anak-anak. Lama adraku, setelah budak-budak dia ni dikira masuk. Adraku ni kalau buah kayu juga orang panggil masuk lah. Jadi bila Abdullah bin Abbas tengok anak-anak dia masuk molek, kalau lelaki, kalau puan kita panggil pakuh. Hak lelaki orang panggil gapo kita? Hak puan pakuh. Hak lelaki gapo orang panggil? Orang tak kata budak jatuh ni pakuh dah dia ni. Ada kata lain, kau tak ada lah. Oh, tak ada seorang habuk boleh jawab. Melawan. Lama adraku, setelah melawan, apa melawan? Wa yaqul, kata dia, in aradtumun nikaha ankahtukum. Jadi Abdullah bin Abbas panggil anak-anak dia hak lelaki. Setelah dia tengok melawan, kita kata, in aradtumun nikaha ankahtum. Kalau mung semua anak-anak berasa nak bini, tak apa aku cari bini. Ini Abdullah bin Abbas sebut pada anak-anak dia hak lelaki. Dan kita lala ni pun, waktu tua kita kapung ada panggil awal, kau nak bini, tak apa, cik tu lah kira berapa royak. Jangan duduk tidur atau orang malam pukul 1, pukul 2 balik. Jangan malu muka ayah, malu muka mak. Lagi dia ni. Itu bagus. Jadi kita tanya betul hati, apa ni, tanya sungguh, tanya betul benar anak-anak kita. Satu daripada sunnah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata dia, fa innal 'abda idza zana nuzi'al iman min qalbi. Dia tanya nak bini kau tak sih, kalau nak bini royak ayah boleh tiga. Kerana seorang manusia bila dam zina, Allah Taala cabut iman daripada hati dia. Iman tercabut daripada hati seorang manusia kalau berlaku perzinaan. Nak boleh balik semula iman tu masuk dalam hati bukan senang. Kalau kita duk mengaji siang malam ni pun habis nelah alim. Nak siapa kau pekat mukmin, beriman, itu bukan masalah senang. Tiba-tiba dah iman tu kalau Tuhan bubuh dah dalam hati, lepas tu pergi zina pula, maka dia tercabut. Bila tercabut, jaminan nak masuk pula kali yang kedua ni tu orang panggil terserahlah pada apa panggil pada Allah Subhanahu Wa Taala lah.
Dan Allah Ta'ala sebut berapa kali dalam Quran, innallaha la yahdil qaumal fasiqin, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ayat-ayat begini ni bukan sekali dua. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak beri hidayah pada orang zalim. Allah Ta'ala tidak beri hidayah pada orang fasik. Bila manusia ni berzina agak, zalim pun terkena atas dia, fasik pun terkena atas dia. Dan kedua-dua jenis sifat ni tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala kecuali dengan teriak tangis, dengan taubat juru benar sanggup ni. Masalah hidayah ni bukan senang. Hidayah ni Allah. Habis kata. Kata wa amma fawaidun nikah fa khamsatun. Habislah ayat, hadis dan asar mengenai dengan apa nikah. Sekarang dia sebut faedah nikah. Bila kita berkahwin apa faedah? Kata dia fa khamsatun, ada 5 faedah. Ikuti wasnara dia 5 faedah kalau seorang itu berkahwin. Faedah yang pertamanya al-waladu. Faedah yang pertamanya anak. Ini faedah yang pertama. Yang dunia moden lah ni, kalau dunia moden, kita panggil moden, hok panggil sains, teknologi maju ni, banyak orang tak siap kahwin, gerung takut boleh anak. Yang Islamnya, Imam Ghazali letak nombor 1. Faedah berkahwin ni ialah anak. Bila berkahwin ada kata kita boleh anak. Ini faedah yang pertama. Hasil daripada anak tegak banyaklah manfaat bagi kita. Habis-habis tak ada sangat hak dia sebut hari tu ialah dia berdoa pada kita. Dia berdoa pada kita kalau kita tua, waktu bila kita mati, waktu kita tua, dia boleh tolong kita. Anak ngepok tak gitu kan. Waktu kita usin dia boleh hibur kita, waktu kita letih dia boleh segar kita, waktu kita sakit dia boleh menyembuhkan kita. Waktu banyak benda-benda yang mustahak ada yang berlaku pada kalangan pada manusia ni dapat disesal oleh anak pinak kita. Oleh yang demikian, faedah yang pertama sebagai nombor 1 daripada nikah ialah anak. Wa kasrus syahwati. Apa nama ni dalam Ihya Ulumuddin. Kitab besar pada ni sikit. Dia nak sebut anak ni panjang. Dia kata kalau mung tak kahwin, maka mung ni ibarat buat kenak ko kakak hak Tuhan beri. Katakanlah mu kerja dengan seorang toke. Toke beri kamu lembu sedening. Toke beri kamu gapo gala tu. Paha gapo panggil? Nolok. Beri lembu sedening, beri nolok. Pah tu beri tanah. Pah tu beri benih, pah tu beri air, tiba-tiba lembu pun tak buat gala, nolok pun tidak buat nolok. Wak gala, benih pun tidak tabur, tanah pun tidak gala. Toke mu pandai guana kamu. Sama ada mu ni jenis orang jenis malah, ataupun mu anggap toke mu ni bahasa wak menyusah ke dia. Orang duk molek-molek, wih lembu. Tak duk molek-molek, wih nolok. Orang duk molek-molek, wih benih. Orang duk molek-molek, wih tanah. Tak lagi dah begitu. Pusing ke mana kata dia, kalau mu amat macam ni, mu akan dimarahi oleh toke ni. Toke yang paling besar di seluruh dunia ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat kita ni sebelah jemelah. Benih ada di kita panggil air mani. Nolok ada kita panggil alat jantina. Alat beranak ni. Kemaluan kita panggil. Tak gitu kan? Benih pun dia buat kita. Apa ni? Tanah pun dia buat kita panggil repuan. Tiba-tibanya tanah pun tak gala. Retina tak secari tok lelaki. Benih pun tak tabur. Orang jatah tak sibin. Akhir sekali jadi hal lagu mana tu. Jadi Tuhan duk pisah, bukan main nak suruh jadi. Kalau tuan-tuan semua baca buku kedoktoran, baca buku pergi kedai beli buku bersakut dengan kedoktoran, ia ada hubungan dengan masalah alat jantina dia panggil. Nak boleh ke jadinya mani, lepas tu nak boleh ke mani masuk dalam sarang sebelah jemelah, baik laki baik puan. Lepas tu pula nak boleh ke orang jantan ni, nak ke orang tino, dan orang tino nak ke orang jantan ni, dia ada orang panggil syahwah, orang panggil keinginan. Barang ni barang bukan boleh buat. Setengah orang itu bahasa orang panggil al-burudul jinsi dia panggil. Bahasa jenis tak menawan, bahasa jenis tak menawan. Tua-tua kediri pun tak menawan, baik laki baik puan ada juga.
Tiba-tibanya kita ni menawar. Tak tahu kis gapo. Tak duduk menawar. Tu ni berapa rega ni barang ni. Bukan bahasa barang boleh buat. Bukan bahasa boleh rekod, boleh gapo. Jadi tiba-tiba munya menawar molek. Orang sarak munya berjalan molek. Orang panggil benih sebelah cukup. Molek. Tiba-tiba duduk saja. Kalau lok kelalai naik, duduk lok kerupuk, gapo naik, gapo karak ke diri, nolok lembu pun jadi liar ke diri. Pas gapo sudah ni kerja gua ni. Jadi nampak mu ni mengapa orang panggil mensia-siakan. Benda yang begini penting ya Allah Ta'ala buat. Dan bukan barang manusia boleh buat. Dunia lah ni kita raja dengan lah sahabat. Orang lelaki pergi buat operate, pergi buat bedah. Buat orang lelaki bedah. Buat jadi retin. Buat retin. Dia pergi belah. Buang alat kemaluan dia tu. Lepas dia tebuk lubang. Buang tak tahu lah. Jadi retin. Jadi masalahnya. Tebuk tu dia doktor boleh buat operate. Tapi dia tak ada sarang. Sarang ni tak ada. Tu dia jadi satu masalah pula. Doktor nak buat tak boleh. Dia cocok lah sekarang dia panggil hormon. Dia cocok hormon. Dia jadi semata apa dia tak ada pula. Tu dia tak ada. Lepas tu pula hak jantan ni. Tubuh orang jantan lain daripada tubuh retin. Dengan kulitnya lain. Tu orang saraknya lain. Tulang malam lain. Dia kejadian bentuk tubuh. Orang jantan dengan retin lain. Lengguk, liuk, berapa tu tak serupa belaka. Jadi, hak boleh buat ni, hak pasal ambil pisah belah-belah gitu. Jadi, tapi minggu lain banyak lagi benda. Nak naik labur susu, nak sorok, nak suruh jadi tidak gorok. Pakai gang tu boleh lah, boboh lecu tu boleh. Tapi, dia tak jadi juga, betul hidup bulu juga, tak jadi juga. Jadi, banyak benda. Jadi, susah payah. Allah Ta'ala buat aratin benar-benar lemah-lemuk. Dia buat orang jantan ni benar-benar nampak jantan dia dah ni. Tiba-tiba kita duduk saja. Jantan pun duduk saja, betina pun duduk saja. Imam Ghazali kata mu ni boleh menimbulkan kemarahan tu kepada saya tu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena kahwin. Dan langkah yang apa ni manfaat yang pertama daripada kahwin ialah anak. So, wa kasru syahwati. Yang keduanya meleburkan syahwat. Kasrul syahwati maknanya meleburkan syahwat. Syahwat makna keinginan. Keinginan kita, keinginan si laki-laki nak pada si perempuan. Tak ada siapa dia ajar, tak ada siapa dia royak. Dan keinginan ni, keinginan orang lelaki nak kat perempuan ni serupalah keinginan mulut nak makan. Sebagaimana keinginan mulut nak makan, selagi tak boleh makan, selagi tak boleh minum tu. Mulut duduk cari makanan, lekuk duduk cari air. Begitulah keadaan orang lelaki-lelaki selagi tak jumpa dengan si perempuan. Dia tak senang duduk. Jumpa juga orang perempuan selagi tak jumpa orang lelaki, tak senang duduk. Kalau ada orang kata, hamba tak apa. Tu dia ada penyakit itu. Dia ada penyakit. Dia misal pukul 10.30. Cikgu peciklah ciring tanda, tanya keluar. Tak berapa keluar kan? Keluar. Bola ring loceng itu budak-budak sorok. Tobi setengah pergi padan, setengah pergi keting, setengah pergi kejamban. Tiba-tiba ada seorang duduk congok laki-laki. Macam tu, sakit ada penyakit. Cacing kau, awik kau ada tu. Mesti kena kita tanya. Apa? Orang lagi padan belakang, orang lagi keting belakang. Ya sama tak apa. Dijawab tu nak pelindung kelemahannya sebenar. Jadi sebagaimana tahi makan, bila tak pergi tu, dia ni ada penyakit, kura kau, gapo pialu kau, cacing kau, gapo. Begitu juga bila menawar, dia takut tiba-tiba tak cari ada penyakit tu, gapo, mesti ada. Jadi, supaya syahwah, keinginan ya Allah Ta'ala buat semula jadi ni, tidak orang panggil, tidak melanda kat si, maka cara dia ialah cari isteri ataupun cari suami, laki-laki dan perempuan. Kita boleh soal, kita kata apa Tuhan hidup buat syahwah? Kau tak buat apa ni? Kalau tak ada syahwah, tak zina, tak ada takak menakak, tak berlaku. Dah juga nak keluar denda, godang, rejang sampai mati tak ada. Kenapa tak ada syahwah? Jadi soalnya apa Tuhan buat syahwah? Siapa kau orang ni berzina nah? Apa kena rejang atas belakang, siapa kerja sampai mati nah. Buatan apa belu, pedih gapo. Para hadirin semua, kalau soalan macam tu, kita tanya dia balik.
Orang cuba dia mau fikir orang nak beranak ni lagu mana cara kau tidak ada syahwat. Kalau balik orang jantan tak ada syahwat, balik orang tina pun tak ada syahwat, dunia jadi pada jarak pada terkukur lah. Orang jantan tidak nak kau, orang tina pun tidak nak kau, orang jantan pas lagu mana nak mari anak. Kamu tak sikat aku tak sikat. Aku tak sikat. Anak lagu mana dia tak ada anak dunia ni lagi zaman jadi pada jarak pada terkukur dah dia. Tamatlah ceritanya. Tu Adam mati, tu Hawa mati, habis itu. Tak ada anak, ada cucu. Ya jadi anak, ada cucuan ni kenapa? Ada syahwat. So, jadi syahwat ni sengaja Allah Ta'ala atur. Satu sistem yang perlu Allah Ta'ala berbuh dalam tubuh badan kita. Supaya tiap-tiap manusia, laki nak kat lepuan, hasil daripada mu nak kat aku nak ke mu, maka berkahwin dan lahir anak. Lah anak tu lah maka dunia ni berkembang oleh orang panggil makmur muka dunia. So, yang keduanya, kalau kita katakanlah, syahwat ni Tuhan tidak buat. Lepas tu manusia beranaklah. Lepas pada beranak sekali kata tina bola. Abang tak silala dah ambo. Sakit dah. Oh. Sakitnya ambo tak silala dah. Katanya hak tina. Katanya jatuh aku tak sisir. Datuk kat basah bergalau. Bercedung tanah bicak teruanuk. Baik akan duduk sorang sini. Makan lebih kurang. Makan pucuk kayu. Hidup. Tapi buat tiada anak. Kena buat menanah. Kena menyaku. Kena miku. Kena buat tugan. Jadi. Kalau tak ada syahwat, yang pertama boleh jadi manusia ni pupus di muka tak ada manusia di muka dunia ni. Ataupun kalau ada pun sorang. Lepas tu pakat tak silap. Kau tinggal tak silap bola lama sakit dah. 9 bulan 8 bulan duk kandung, nyawa hujung rambut lah berapa potlo je tanduk dah macam pesi tak gitu kan. Oh jangan kata aku tak silap cakap basah cedung galau apa semua sekali. Akhir sekali mu sorang aku sorang anak, matimu mati aku tak ada juga kita. Tapi dengan sebab ada syahwat. Ketika beranak juga nak tengok tok lelaki tak silap tak gitu kan. Lepas pada 40 berapa kan? Itulah bulan. Ini semua kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri syahwat yang menyebabkan orang lupa habis segala kesakitan, hak dia, segala berapa lupa habis kerana nikmat syahwat. Jadi syahwat ni di satu segi nikmat daripada Allah Ta'ala. Muju kita ni ada syahwat. Mana kalau tak mari syahwat, kita patut menguruk-menguruk lah. Patut makan makjum lah. Patut berapa lah nak suruh ada syahwat. Kerana ada syahwat ni lah, maka lupa habis segala susah payah beranak. Dan lupa habis segala susah payah cari harta. Turun pagi, jatuh kelik gelap. Tak apa. Esok pergi pulak. Walaupun kita teruk benar. Tak jadi kan? Kenapa? Ingatkan anak. Besar anak. Habis tubuh pulak. Boleh anak pulak. Kerja pulak. Jadi tak serik-serik. Pucak kerana syahwat. So. Jadi syahwat ni di samping dia tu. Kalau kita tak pandai jaga. Dia kita ni berzina. Kena badai. Yang kalau kita pandai jaga, maka kita boleh memakmurkan bumi Allah dan kita boleh korek rezeki Allah di muka dunia ni. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Berjalanlah ke seluruh dunia ni, carilah rezeki aku dan ingatlah akhirat kelak maka balik jumpa aku. Apa punca kita nak pergi rata sepah Kedah, pak kalau siang mana cari pak Singapura cari harta. Kalau tidak kerana tekanan anak di rumah. Cik nak peti nak beli kasut, cikgu nak peti nak beli buat-buat ni. Jadi kita mikir-mikir mari, rela duduk tengah panas bergalau, rela tinggal rumah minggu, bulan-bulan hari kerana anak duduk minta peti. Tapi jadi pucam daripada syahwat. Jadi syahwat ni walaupun bunyi tak molek, tapi di satu segi lain molek mujulah manusia ni Allah Taala lengkapkan dengan syahwat. Sebab tu kepada orang yang berusaha untuk mati syahwat. Maknanya orang panggil poso, siang malam, pagi petang nak suruh tak ada syahwat. Ataupun buat latihan-latihan tertentu, semaya sepanjang-panjang baru hilang syahwat. Orang ni sebenarnya orang panggil salah. Orang panggil menyalahgunakan kuasa yang Tuhan beri pada dia. Kuasa untuk menghilangkan syahwat tu sepatutnya dia hilang melalui perkahwinan. Dia pergi perhilang syahwat dengan cara lain. Akhirnya nikmat yang begitu besar. Yang orang panggil mati pucuk tu bukan main. Nak bayar 10,000 pun nak bayar. Tiba-tiba dia tak mati pucuk. Jadi dia mati dengan sia-sia begitu. Ini orang panggil orang tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala yang ada pada dia. Ini kesempurnaan orang laki-laki. Dan kesempurnaan orang perempuan. Iaitu adanya syahwat. 2. Yang tiganya watadbirul manzil. Faedah berkahwin itu selain daripada anak, lain daripada boleh melemahkan syahwat kita, boleh memecahkan syahwat kita. Tadbirul manzil,
kahwin juga boleh mentadbir rumah tangga. Bila kita hidup dalam muka dunia, tentulah kita berhadap pada rumah. Tak boleh kan? Kita sebagai orang jatuh nak duduk rumah seumur, tentulah tak boleh. Ada masa kita kena keluar daripada rumah, pergi cari makan, pergi macam-macam passion lah. Balik ke rumah, kalau tempat tidur pun berselerok, dapur berselerok, tangga berselerok, orang panggil rumah tak ada mayu. Sebagaimana orang tak nyamu, orang panggil orang mati, rumah pun tak ada mayu pun orang panggil sport Allah. Apa kata Allah rumah orang ni sport tak ada retin. Dari dia ni naik gak berselepo bata pada semua orang saji pah keluar berapa kosi-kosi. Tanda tak ada retin. Bila kita ada orang perempuan di rumah, walau belah mano kita turun tanah saat di pagi tadi tu tak percaya ke rumah, tapi balik-balik tu siap. Tak gitu kan? Siap, Tommy, bata teratur, tika teratur. Tu malah kita masuk dalam jumpa, masuk dalam tu gak. Kali selimut pun tidak bersepo, bata pun tidak bersepo, makuk pinggan dapur pun teratur malah. Hati kita segar. Segar, tanda Alhamdulillah. Rumah aku boleh sebut rumah. Cara saya tidak sebut kandai-kandai gitu dok. Kalau sebut kandai ayam, kandai kambing itu sepuh dah gitu. Bukan dia cara bangun pagi, bukan dia sapu-sapu dia. Jadi kalau sebagaimana kambing ayam dia tidak sapu, guk dia berapa guk dia, ayam dia tu gigi. Kalau rumah kita pun tak sapu, tak berapa, dia lebih kurang kandai. Dia tiba-tiba rumah kita tidak kandai. Bukan orang panggil rumah. Kenapa? Kerana kahwin. Itu dia duduk. 3. Wa kasratul ashirati. Ya keempatnya bila kita kahwin banyak anak buah. Bukan banyak anak dak, banyak anak buah. Kalau anak tadi dah. Kok ni pula banyak anak buah. Anak buah lagu mana? Bila kita kahwin dapat anak, kita lari dah kena cari menatu. Bila sebut kata menatu gak besar. Beripah. Jadi kan orang yang molek-molek tak ada hubungan dengan kita, tak jadi waris kita, bila kahwin sudah. Ni adik ipar kahwin. Ni tok tua kahwin. Ni tok besar kahwin. Ni gotu kahwin. Ni goni kahwin. Jadi, dengan sendiri bila kita kahwin, mari waris kita jadi ramah lalu. Sekaligus otomatik jadi ramah. Tok tua, tok besar, tok gotu, tok goni ipar, tok ipar, berapa. Macam-macam resen. Jadi, semakin banyak anak, selain daripada anak tu ramah, waris pun jadi ramah. Bila waris jadi ramah, maka hidup kita di muka dunia ni, kata pepatah, akhaka innamal la akhal lahu kasa'in ila al-hayja bighairi silah. Hidup dalam muka dunia ni kena cari adik-beradik. Kena cari sahabat anda. Kerana orang tak ada adik-beradik, tak ada sahabat anda ni, serupa lawan pergi ke medan perang, tak bawa pisah parang, tak bawa lembing, tak bawa gapo. Nak pergi perang, tak bawa lembing. Hidup dalam muka dia tak ada waris. Apa reti? Itu dia. Tapi bila kita ada waris melalui anak, ni adik ipar, ni tok besar, ni tok tua, sakit demam. Ada cadangan boleh jemur. Jemur untuk besar kau. Jemur untuk adik ipar kau. Jemur untuk tua kau. Banyak. Makna jiwa kita tu orang panggil tidak serabut. Bila kita bertepuk dengan bala, lain pada kita jemur Tuhan, boleh lagi banyak makhluk Allah Ta'ala di muka dunia, dia boleh kita jemur. Dan satu daripada fadilah, berkahwin. Bila kahwin, dapat anak. Dan bila dapat anak, yang sendiri ada tok besar, ada tok berapa. Jadi kira-kira yang orang hadirin semua, besar, beripah, berapa ni nikmat. Nikmat. Kita ruak balah dengan ipar, ruak balah dengan tok besar, ruak balah dengan tok tua, balah dengan berapa ni. Benar-benar kita orang panggil tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Mesir pah kelolo ni. Bila dia berasa dia ni anak Mesir, bumi Mesir, dia berasa aku ni gapo? Dia mari hok zaman Nabi. Waktu Nabi berdamai dengan orang kafir Mekah Sulh Hudaibiyah, Nabi kita kirim surat pada Raja Mesir. Raja Mesir gelaran ketika tu Muqawqis. Bila Muqawqis ni baca surat Nabi, maka Muqawqis kirim balas surat Nabi ni, air baunya, gotu-gotu, termasuklah seorang perempuan. Nama dia, apa dia? Maria Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Jadi orang Mesir seluruh, dia kira aku ni ipar ke berapa panggil? Ipar Rasulullah. Rasulullah. Jadi bagi orang Mesir seluruh, khususnya orang Islam yang reti sikit, dia berasa megah.
Bila dia pergi kaum dino, dia kata, ya Rasulullah, aku ni mesti ipam. Dia berasa tu. Dia berasa hubungan Rasulullah dengan orang Mesir ni ada. Berpunca daripada 1,000 tengah 2,000 tahun hari itu Rasulullah ada berkahwin dengan seorang perempuan Mesir namanya Maryah Qibtiyah. Sebab begitu penghargaan yang diberi oleh orang Arab Mesir kepada masalah perkahwinan, masalah hubung keluarga apa semua. Wa mujahadatun nafsi bil qiyam bihinna. Akhir sekali kata dia faedah nikah ni mujahadah. Kita sebagai orang Islam diajar supaya kita berjihad. Begitu kan? Dan dalam banyak-banyak kita dikandaki berjihad dengan nafs. Bila kita ada isteri, isterinya ada anak, mujahadah tu ada. Gapo dia mujahadah? Bil qiyam bihinna, iaitu jaga puak-puak ni. Kalau kita duduk seorang, jaga kita je. Kalau kita bin, atau kalau kita tak ada tok lelaki, jaga kita je. Bila kita ada tok lelaki, bila kita ada bini, pas tak ada anak pula, sudah. Dengan isteri kita bertanggungjawab. Jaga aku, kata jaga bini aku, kata jaga anak, kata jaga cucu, kata jaga gapo kata. Jadi jaga orang ni kita fikir saja, kita fikir saja free ke? Pada pahala. Ada pahala. Kita jaga bini kita ada pahala, jaga anak kita jaga pahala. Sama ada jaga makan dia, jaga minum dia, jaga pakaian dia, jaga pelajaran dia, jaga adat, jaga gapo. Semua susah payah kita duk mikir harga ni. Sama ada dengan tubuh kita, sama ada dengan doa kita, gapo semua ni ada kira berlaku di pada masa di akhirat lah. Jadi ulihan mikir gapo dia rugi ya kalau mu kahwin. Gapo dia rugi. Kau duk seorang tak mau makan semulut orang panggil, tak tanggungjawab dengan orang lain. Jadi orang lagu ni orang panggil hidup berkepentingan diri. Tak ada dah kira nak jaga orang lain kata. Separuh tu umur 5 faedah nikah pakai tak si bini lagi kawin. Habis ikhtiar lah. Tu keping dia tu 5 sebab. Bini banyak lah. Baik, ma yura min ahwalil mar'ati. Bila berkahwin itulah nak cari orang kini ada saya. Baik, ma yura'a min ahwalil mar'ati, perkara-perkara yang perlu dijaga mengenai dengan hak ehwal perempuan. Kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin banyak lagi ni nak menyapa ke tempat ni, banyak lagi tengah tu tuan kitab kita ni buai. Nampak dia buat kecil gini. Dia kata perkara-perkara yang perlu dijaga, diraih benar-benar mengenai dengan hak ehwal perempuan. Kata dia, al-khisal al-mutayyibatu lil-'aish allati la budda min mura'atiha fil mar'ati liyadum al-'aqdu wa tatawaffara maqasiduhu thamaniyatun. Kata dia sifat-sifat yang menyeronokkan hidup. Bila kita kahwin nak suruh hidup kita ni ada mayung. Baik dia kan? Baik. Adakah semua orang perempuan ni boleh beri kata orang lain ke apa dia kebahagiaan hidup? Ke mutayyibah lah, aisyah kebahagiaan hidup lah. Perkara-perkara yang boleh menimbulkan hidup kita ni bahagia, yang mesti dijaga di orang perempuan supaya akad nikah kita ni berpanjangan dan tujuan kahwin itu sepenuh molek 5 perkara. Apa ni? 8 perkara. 8 perkara mesti ada pada orang perempuan bagi menyelamatkan rumah tangga kita dan bagi menimbulkan kebahagiaan hidup dalam masa kita berumah tangga dengan dia. 8 perkara ni perlu ada pada perempuan. Jadi bila kita nak kahwin kan, kita kena kedak hak 8 lah, cari tengok 8 perkara ni ada ke tak di perempuan yang kita nak buat tunai, nak buat isteri ni. Pertama sekalinya ad-din, agama. Kau panggil tihaw saya, melak kita bini pak kena ajar peluk tihaw saya lain lah. Saya mana ada. Ini banyak lagi tanggungjawab kita. Pakau duk ajar tehor dia, duk ajar tayak dia, duk ajar ismayah dia, duk ajar gapo Allah. Jadi belum daripada kita berkahwin, kena tengok perhati molek budak ni mayat dah kau. Reti dah kau tehor tayak. So, kau panggil agama lah. Tehor tayak dia. Gapo lagi? Masalah yang keduanya, masalah orang panggil bulannya dia ni. Bila dia mari haid, reti kau dia ni. Pas pada mari haid ni mandi wajib. Pas pada mandi haid gak boleh jadi setengah perempuan tu bila kering darah dia gak pakai kering basuh-basuh gitu je lah. Tak tahu mandi wajib mana, tak tahu mandi apa panggil akad dafsar gapo, tahu gapo sekarang. Amda lagu ni kena perhati. Dan cara kita tahu perempuan ni reti kau tidak mandi junub kerana dia ni sesat.
apa ni bersih daripada daripada mari kotor dia ni, ini boleh jadilah letak di atas keadaan keluarga dia. Keluarga dia bahasa jenis orang beragama, kau jenis orang mengaji. Kalau keluarga dia jenis beragama, tentulah dia kok. Oh ya, kau tina dia apa ni anak tina dia tak dia ni. Kalau pok tak royak pun mak dia royak. Bila habis kalau sembahyang tak kena mandi. Mandi ni bukan sebagai mandi wajib. Niatnya ngakak hadah besar. Benda-benda gitu ni kan payah sangat. Pasal cara mandi wajibnya dua perkara. Yang pertamanya niat. Bukan ambil air jeru sepas kala dak. Biar tentu jatuh atas tubuh tu jatuh sekarang sebab tertentu. Iaitu sebab nak menakar hadas. So, yang keduanya mesti rata habis seluruh kulit. Jangan we ada tempat kering, jangan we ada tempat tak kena, jangan we ada. Sepuluh kuku-kuku ni setengah rati nak pakai berapa? Inna putih panggil dia inna benda ni tak baik. Ini barang tak baik. Kerana kalau kita pakai juga air tak kena tak kuku tu. Tak kena tak kuku. Jadi sama ada air semaya. Putak kena, mandi wajib. Putak kena. Habis dia tak kena agak arti kita tubuh. Kita duk kotor semua, duk jurus semua. Tak mudah cepat tua. Tak lagi gigi sekali abuk. Kerana kuku kita ni nak jangan dah. Tak kira halah, tak kira apa ni. Boleh tak boleh, buat belakang. Ikut orang putih, buat rakyat. Tu benda-benda gini ni kita perhati molek. Kau nampak budak tinggal bahasa gini berena putih suka berapa tak salah. Cari lain belana lagi. Berilah kata nak buat lagu kecil. Kalau berkahwin dengan orang bukan Islam. Kalau berpuasa boleh bercakap, sanggup nak ajar tehoh ke dia, tayak ke dia, segala rukus, maya, dan berapa, sanggup nak ajar dia, baguslah. Kalau tak dapat, bukan kita boleh tolong orang kafir, jadi orang Islam pula. Satu jihad pula tu. Cuma ni takut kecil hati dia mau kapung, orang Melayu, Belanda, bapa, itu dan dia ambil. Itu masalah juga dah ni. Kat dunia lain ni ramai orang puas. Amo pergi ke Kanada. Lepas pada pergi ke Amerika, pergi Kanada. 9 kau berapa? 9 pelajar perempuan, pelajar laki-laki. Tu dia duduk. 9 kau berapa? Pelik tak? Barang yang orang panggil serabut kita mikir. Kita tak ada pasal-pasal ni, mikir sebelah mana ni jadi. Budak-budak Tina tu sendiri, dia jadi susah pula dia. Jadi, yalah, alhamdulillah lah, ramai di antara budak-budak di sana yang pakai cara Islam, orang panggil bertudung, apa semua, dia tak kira di Amerika mana pun. Bila dia reti tujuan hidup dia bertudung, dia pakai telekung, apa. Dia tak ada masalah di sana. Dia bila dengan kabar kata kita pergi toko, popok dia berderu. Kita tak bunyi kata budak universiti tak. Dia panggil start malam ni program yang budak-budak universiti ni di rumah sekian-sekian. Kita tu pada badi di tanya apa belum. Tanya Ismail. Tanya baca eteh. Artinya budak ni pergi dengan tak 30 sekarang. Gigiti denu masalah semaya ben. Ya dia nya pergi lulu. Hak lulu pergi sini, lulu gapo. Hak pra universiti dia. Tapi gigiti denu kerana kebetulan jumpa dengan puak-puak geng Islamic group lah. Tu dia. Hak tak jumpa dengan Islamic group enggak tak tahu lah tak semaya ben gapo lah kamu. Dia. Wal khuluq. Yang keduanya perangai. Walaupun perangai sendiri pun kira agama dah. Tapi dia sengaja dia pelokoh suku nak suruh bunyi banyak. Perangai maksud dia buat agama dah. Kerana agama dia perangai tu bagi lebih kurang tulur belakang. Tapi tak apalah. Din tu kira semaya beh. Khuluq mana perangai. Kita tengok dia nampak perangai ni boleh kau tidak buat isteri. Perangai ni dia gini. Perangai ni dia terlibat belakang. Tidak kata perangai ni senyum. Kalau jumpa agak senyum. Dah. Perangai ni terlibat belakang. Dengan hari tu benar. Ada perangai cara dia. Kalau jumpa pergi tu lelaki. Lagu mana perangai ni. Patut ambil ke hak sekali. Pakai ambil ke dia. Hak seria-seria. Taruh mulai. Pakai tak berayak begitu. Mentah tu lelaki kita. Agak kita boleh buat pandang piti. Itu orang tak panggil perangai molek. Sifat kata barang tuk lelaki liko 5 sen, liko 10 sen pun taruh molek, tuk lelaki balik, abang ni piti 20 sen dia lah pakai tadi. Wayak nama gapo adik ko noh ko gapo kata lah noh tak sini. Cara bahasa kita
Kita dengan tok lelaki tu kena ada basuh. Itu dari segi pitih. Maknanya perangainya lah betul. Jangan cepelak pitih tok lelaki. Walaupun tok lelaki kita. Tapi jangan buat cepelak. Dan tok lelaki hormat benar pada seorang perempuan yang tidak cepelak. Harta benar. Tok lelaki tu berasa bahawa bini aku ni orang yang ada akhlak. Orang yang ada perangai molek. Yang dia guna duit sekadar hak aku izin. Hak aku tak izin, dia tak guna. Alhamdulillah, aku boleh isteri yang soleh, yang baik. Yang pandai menjaga harta aku walaupun aku tak ada rumah. Itu perangai dari segi harta benar. Baik. Perangai dari segi tutur kata pula. Dari segi tutur kata. Kita dengan tok lelaki, kita dengan tok tua, kita dengan adik ipar, kita dengan berapa, kita dengan berapa. Ada perangai juga dalam masalah bahasa. Patut nak basuh abang kau, patut nak basuh adik kau, patut nak basuh sebut nama mak kau, dengan dia sebut nama moh kau berapa. Itu pandai kita lah pula. Tanya dia, abang nak suruh basuh kita dua lagu mana abang, royak tu. Orang datang nak sangat tu. Orang datang nak sangat, orang Tino ni merendah dia. Walaupun orang Tino tu lulus universiti, orang datang ni kata teksi pun, orang datang berasa tu hutan budi. Kalau boleh. Perempuan dia hak lulus universiti, merendah diri dia sebagai aku ni, suami dia. Dia nak buat lagu tu. Buat ada peang orang jatuh. Itu dia duduk. Entah kau dia bergawa kawan ni duduk rumah tak, mula orang panggil buat tunjuk bergawa, itu orang jatuh. Dia tidak nak lagu tu. Kalau dia nak juga tu, semata-mata paksa lah. Dia tak ada peti, menupai hari tadi. Gitu je. Tapi hati tu menggelegak nak marah sama. Tidak nampak keperempuanan dia, dan dia tidak berasa kelakian dia. Dia orang jatuh. Dia tidak berasa kelakian dia. Jadi perangai sekelibat berlaku. Dari segi harta benda ada perangai molek cara dia. Dari segi tutur kata ada perangai molek cara tutur kata. Dari segi kira cara berunding gapo ada perangai molek cara kira berunding. Dari segi kita dengan tok tua, kita dengan mak kita dengan adik ipar, kita dengan gapo ada perangai molek berlaku. Ini amun nak sebut depan kita ni banyak lagi. Depan kita tu yang kita bawa bakrah mengenai ini yang masalah buat. Insya-Allah kita bertemu. Perangai molek. Ni perangai ni lagi tambah lagi sepatah lagi. Perangai ni bukan boleh buat sehari dua hari. Start nak menikah hari ni baru jadi nak buat perangai balik, dia tak jadi. Dia jadi sehari dua hari gitu. Lepas tu balik sepuluh sekali pula. Yang balik sepuluh sekali juga mula balik lah. Hari pertama tak apa lagi lah. Hari tua, hari ketiga, hari tiga, gapa pandai semangat tu ada lagi ya. Berlalu kecek lagi cuma kau. Tapi lepas seminggu sebulan dia balik panggalan. Precek kasar, precek dorah, precek celupa, mulut, beruh. Kenapa? Ni masalah keluarga kita. Masalah mokpok kita. Waktu budak Tino duduk sekali dengan mokpok dia. Ni berat ni. Tiap-tiap seorang bapak dan mok bila ada anak, baik laki, baik puan, dia kena bubuh lah kepala dia, anak Tino aku ni kalau jadi natu orang. Lagu mana agak tok tua aku nak. Tok besar aku nak. Kena tu dia. Kita kena siap dulu dah. Kena siap ajak kecil lagi. Biar dia sekera kalau anak kita ni jadi menatu orang. Tok lelaki dia seronok semua duduk dengan anak aku. Tok tua dia seronok semua duduk dengan anak aku. Lagu mana? Dari segi pakaian, dari segi masuk, dari segi jaga rumah, dari segi tutur kata, dari segi gapo semua sekali. Kena siap lah kita. Jangan buat tak madu pun. Kau ni orang panggil ni kerjaan ibu bapa. Ini orang panggil didikan. Pengajaran di sekolah, didikan di rumah. Pengajaran ni pukul 8 habis pukul 1. Didikan ni 24 jam. 24 jam kita tengok semua keadaan anak kita malah tak malah, rajin tak rajin, kecek uduh, kecek molek, beruh tak beruh. Kita apa ni orang panggil, kita didik selalu. Daya selalu dia jadi betul keadaan sawah, orang panggil sawah biar arus pemikiran dia jalan ikut layar tu. Itu dia. Itu masalah pendidikan. Sebab tu pendidik yang pertama bukan cikgu. Pendidik yang pertama bukan ustaz. Pendidik yang pertama ialah ibu bapa. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Mak lah yang menyebabkan anak ni jadi Yahudi, kau jadi Nasrani, kau jadi Majusi kau. Orang Melayu boleh jadi Yahudi kerana mokpok. Orang Melayu boleh jadi Nasrani kerana mokpok. Mana mokpok Melayu boleh meyahudikan anak dia. Kalau dia walau perangai Yahudi jadi Yahudi dah maknanya. Walaupun muka Melayu, kacak Melayu, tapi perangai tu mana? Jadi kitanya matlamat utama nak suruh anak kita jadi ialah sebagaimana hak Nabi kita naklah jadi seorang hamba Allah yang soleh. Itu dia.
wal khuluq wal apa tu? Wal husnu. Wal husnu maknanya comel, cantik. Husn ni bukan comel muka dak. Husn ni makna comel berapa orang panggil. Comel tikah laku lah, comel tikah laku. Hai pakar makna kalau apa kita katalah husn pada pakaian. Kalau kita pakai sarung misalnya. Ada juga setengah orang itu pakai asal kat tubuh, pakai apa betul, orang panggil berselaya pun maka juga bagi dia ni. Setengah orang itu orang panggil tak ada tua lagi, tua dah. Tak ada tua tu tua dah. Setengah orang tin, maaf lah. Kita orang jatuh sedaplah sifat retin tu. Sifat kat retin. Kau lu kat retin dan mengajak agama dia sifat kita pula. Malah ni peluang kita. Setengah orang puas tak maduk tubuh. Tuan kita ni malu. Tak maduk tubuh. Tak maduk tubuh maknanya maka tu pada lekat tubuh pakai. Maka tak ada orang panggil bersegok, tak ada orang panggil kemas, tak ada. Apa orang panggil handsome ke apa? Apa ni? Apa orang panggil? Bergaya berkacak. Dia bergaya berkacak ni orang huduh pun jadi comel. Tapi orang comel pun kalau tak bergaya tak berkacak, tua selalu, tak ada tua. Tak ada, boleh anak saya tua selalu dah, tua dah. Nampak berselaya, nampak bergapo, kain berambut berjerebek, bergapo kain baju, tak berjaga, bergapo rumah bersepoh. Ni orang panggil tak ada tua dia. Menyebabkan, ya tu lelaki bangun pagi, kelip mata, pergi tembok, dia tengok comel semua. Tembok tak tu, biar selaya ni, itu biar comel semua. Jadi tu lelaki tu biar tembok, tengok comel, balik rumah tengok selaya. Ni dia bermasalah. Pada orang tu lelaki. Jadi kalau tu lelaki kurang iman, kurang pelajaran, kurang tanggungjawab, tak ada kan, semua masalah lah. 2-3 hari balik sekali. Pakal urun tu lebar, tu urun mayajak, tu orang rumah tak balik. Ya dia ni berselaya, bau hapok, rambut, lapos semua sekali. Ni benda-benda begini ni tak ada husn. Tuan kita ni kata husn. Ni tuan kita ni Ghazali ni. Ghazali ni orang tasawuf. Orang tasawuf. Tak lembab benar dia ni. Tak pernah sabuh dia sebut lagu ni. Tapi itulah tasawuf Islam. Tasawuf Islam bukan makna berselaya. Tak. Maknanya tasawuf Islam ni dia ajar pada kita bersih hati. Dia tak boleh jadi orang ni hati bersih. Luarnya berselaya dia tak boleh jadi. So kalau selaya hati tak betul lah tu. Hati dia anggap tu lelaki ni, dia boleh tak kudah dia ni, dia pakai aku lah. Selaya pergi, dia tak iklan. Dia bukan lelaki aku dah. Ni hati. Hati tak betul dia panggil. Abdullah bin Abbas bu, inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li. Abdullah bin Abbas pun Nabi kata, aku ni nak benar berjanguk untuk bini aku, sebagaimana aku nak tengok bini aku tu berjanguk untuk aku. Jadi Abdullah bin Abbas tu orang yang kemah. Orang yang apa panggil? Kemah segok mana? Kenapa? Nak suruh bini dia suka hati. Sebagaimana juga dia nak tengok bini dia janguk kemah mana? Supaya hati dia gembira. Hati dia duduk. Jadi bini kita pun wayak dia apa kat mu supaya demo lah ketika mu dia jaga sekali mu. Demo adik ke apa. Jangan duk saya dalam ni gak. Muka kita ada pitih kan. Muka kain ada ke apa dia pakai hok buruk, hok selaya. Pakai biasa gok molek gapo. Biarlah abang balik jebot tengok adik ni comel lalu. Lega. Tak mandi tu segadah kita. Itu dia duduk. Benda-benda gini kena ada dia kata. Berapa dah tu? 3. Wa khiffatul mahri. Dan mah kahwin gak ingin. Ini benda yang mustahak dijaga. Mah kahwin gak ingin. Mah kahwin sikit je kita panggil. Mana perempuan yang kita pergi pindah dia faham tutup mah kahwin tu berat. Tak salah. Hak mah kahwin banyak tak salah. Tu dia tidak nak kita, dia nak pitih je. Dia nak pitih, dia tidak nak kita. Kita cari orang Cina hak nak kita. Bukan nak pitih dak. Iaitu jangan nampak dia ni temu'o ke mah kahwin. Kalau nampak temu'o ke mah kahwin nak pitih banyak, artinya dia nak pitih, dia nak benda. Ketika tu, kalau bila tak ada pitih sikit, dia ukah kepala kita. Kita ni nak kahwin nak senang hati. Bila kalau dia nak buat kuda kayu kita, itu bukan perempuan, itu bukan isteri, itu bukan lain. Itu dia itu. Ya masalah timbul pun dia kata dia itulah kalau mah kahwin sikit, dia kata dia senang pula cerah.
Moga tahu dah kahwin sikit. Jadi kan 300 pun boleh bini, 100 boleh bini. Jadi hari nak bini, ya bini pasal cerah dia cerah. Enggak cerah dengan aku boleh bini lain 100 riyal aja. Bagi gitu pula. Dia masalahnya ialah betul juga dia kata begitu, tapi soalnya cerah ni apa? Cerah ni kerana mas kahwin murah, kau kerana layanan. Servis tak ada, khidmat tak ada. Dah gitu kan, kau kerana berapa dia? Dan kadang-kadang kerana tak ada layanan kau kali. Dunia Allah ni pula dunia yang panggil orang kerja berlaku. Dunia Allah ni orang yang pasal kerja. Pasal kerja kerana barang insurans semua. Habis. Ikat dia asuran, mau tak mau orang jadi rahat, ligat. Jok pagi gelap, bila tu bila piti gaji kau berapa habis bayar asuran tu. Kapak baik, kain batik lepas pun asuran habis. Jadi menyebabkan orang tak ada masa. Pagi, petang, siang, malam tubuh jadi letih, akhir sekali tu lelaki tak berasa selera dengan isteri tak ada masa nak beri khidmat dia pada lelaki dia. Menyebabkan timbul masalah. Benda beginilah. Dia perlu dijaga malam. Wal wiladah, dan masalah wiladah maknanya bahasa jenis beranak ke bahasa jenis tak beranak. Wiladah makna beranak. Bahasa perempuan yang kita nak buat isteri ni bahasa jenis beranak ke tak beranak. Bahasa jenis mandu ke tak mandu maknanya. Kalau bahasa mandu tak sah. Tak sah cari hak bakar. Kita perhati juga bakar betina hak cik nak pergi penai tu pas bakar mandu ke tak mandu. Bakar dia tu. Kalau bakar mandu, takut dia pun mandu juga. Tak salah cik cari hak lain. Cari hak peranak. Kalau Islam suruh cari hak bahasa peranak. Nah, gitu duduk. Wal bikarah. Bikarah makna kita panggil gadis lah. Gadis remaja yang tidak kahwin lagi. Tidak bujang namanya. Gadis. Anak dara kita panggil. Wan nasab. Wan nasab dan titih baris. Makna perempuan kita ni cari orang ya. Keluarga dia tu bahasa nama lah. Tidak kata orang tak madu pada keluarga, tak madu ke anak cucu, selera, bahasa jenis orang lok anak ni berselera, berganuh hati tak salah bini. Lagu ni menurunkan anak kita seperti masalah pula. Cari orang yang bahasa madu ke anak cucu. Jaga anak cucu, jaga keluarga, jaga nama baik, jaga maruah, jaga air muka. Kalau hak bahasa jenis rumah tangga orang tua dia bahasa jenis jaga keluarga, jaga nama, jaga berapa ni hak perempuan. Anak muda lagu ni mustahak. Kita cari untuk buat isteri. Sesok boleh kita pun dijaga pula anak-anak kita. Kita mustahak tidak akan seluruh apa sih. Akhir sekalinya wa alla takuna qarabatan qaribatan. Yang kelapannya tak sah berkahwin dengan waris hak dekat dah. Hak dekat dah ni apa dia sepupu kan. Sepupu hak dekat nah. Anak saudara tak lagi sepupu. Kata dia sekat-sekat boleh tak salah kahwin dengan sepupu. Dia bila kahwin dengan sepupu ni gamuk ya. Dia ada sebut-sebutlah kitab pun dia kata dia mari malu. Malu mata. Dapat kau mak kita dengan mak dia adik beradik. Mak darah dak dia ni. Pas kita dengan anak dia pula jadi pupu. Jadi ngamuk sedap mak kita dengan mak dia hari-hari muka worry. Dak gitu kan. Patungan Allah nak tidur sebilik gapo Allah malu teh. Bila dia malu, bila mari perasaan malu, dia tak ada syahwat. Bila tak ada syahwat, mana kalau berlaku persubuhan juga pun orang panggil benih sebelah jemelah, balik benih kita pun benih hok sepuluh makan bubuk, balik tanah pun tanah basah pasir gitu ya. Itu tak subur. Tih benih pun tidak subur molek, tih tanah pun tidak berbaja. Jadi tu bit pokok juga. Oh, itu layu. Orang lain boh lama dah dia duduk begitu lagi. Itu puca daripada malu. Kalu-kalunya malu. Kalu-kalunya sepupu ni malu. Kalau bagi kita orang Melayu ni mari kalau tidak perasaan malu pada sepupu ni, wallah alam lah. Tak ada bunyi khabar kata kahwin dengan sepupu ni timbul malu. Kok dia duk bunyi khabarnya dia merah tua takut mudah jadi bala. Dia bala dengan waris kata dia aku gak. Kok tu lah. Itu orang tua kita biar kot tu. Biar takut bala dengan mak saudara kau bilang bala dengan pupu. Dari segi psikologi dia sebut begitu. Dari segi ilmu psikologi kahwin nafsu ziwaj, ilmu nafsi fi ziwaj, psikologi kahwin dia tidak begitu takut timbul malu. Dan dia ada cerita macam-macam lah cerita.
Cerita satu orang kahwin bertahun-tahun tapi tak boleh anak. Akhir sekali bila disual, dia royak, dia kata setiap kali dia duduk sekali dengan betina dia teringat sopo komuk dia. Muka isteri dia jadi kebetulan memek muka tu sopo dengan muk di rumah. Jadi menyebabkan jadi gay kan. Iya, tak ada apa-apa. Jadi tak ada masalah. Jadi malu ni pun, malu di antara lelaki dan isteri ni pun menimbulkan kecerdasan, nasab, kecerdasan rudak dia panggil. Dalam tubuh kita ni ada rudah. Rudah ni Melayu panggil buli-buli lah gamanya. Dalam tubuh kita ni ada buli-buli. Kalau kita kata kat nadi lah. Nadi-nadi yang mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang menyebabkan tubuh kita ni cergah. Kau orang muda, kau cergah. Tapi bila kita terkejut, terkejut kucing, kau terkejut kau recui, kau terkejut ke apa, buli-buli kita ni berhenti sekejap buat kerja. Terkejut, kena marah, kena nganyi, kena ngejek dan malu. Bila kita malu pun, dia nadi kita buli-buli tak segera. Dia tak segera, tak tubik tu. Berapa dia liu dia, kau berapa dia tak ada liu kau panggil. Tak ada liu berputar daripada malu je. Supaya kita nak buat kecil. Tengok orang tengok. Tak jadi terkacau. Kecil pun tak jadi. Kadang-kadang saya tu mah tak kecil. Kenapa? Terkejut malu. Begitu juga orang tengok muka kita, muka retina kita, Allah sepuluh aku. Yang tak jadi. Kacak tak jadi terkacau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam.